Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini memang makin panas. Kalau kemarin hanya dinyatakan sebagai spekulasi yang menular di mana-mana, kononnya bakal dijumpai ataupun didakwa, SPRM menemui 150 juta di rumah pembantu ataupun bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob itu belum disahkan kemarin. Tetapi hari ini laporannya disahkan bahwa SRM telah pun menyita 100 juta ringgit dari rumah milik bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob. Netizen mula membuat spekulasi, membuat andaian, menularkan pelbagai pertanyaan menarik. Mereka bertanya, itu duit siapa? Betulkah duit itu milik bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob? Atau ada orang-orang tertentu, taiko-taiko, taikun-taikun, ataupun orang-orang besar yang hanya menjadikan bekas pegawai itu sebagai transit? Adakah itu hanya untuk mengaburi mata pihak berkuasa? Adakah semata-mata dilakukan itu bertujuan untuk mengaburi mata penguat kuasa? Saudara, jumlah 100 juta ringgit ini memang sangat banyak. Sampai bilakah isu sakau duit rakyat ini berterusan? Sampai bilakah? Bila agaknya akan berakhir? Namun demikian kita bersyukur kerana Perdana Menteri yang kita miliki sekarang, yaitu Anwar Ibrahim, meskipun dibenci oleh orang kerana kelantangan beliau, ketegasan beliau melawan rasuah, dia adalah Perdana Menteri yang mendedahkan pelbagai penemuan ketidakaturan pentadbiran keuangan dalam negara kita. Hari ini sah SPRM menyita 100 juta ringgit dari rumah milik bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob. SPRM dilaporkan menyita wang tunai lebih 100 juta ringgit dari sebuah rumah milik bekas pegawai Ismail Sabri Yaakob. Perkembangan itu hadir di tengah-tengah penahanan beberapa individu yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri itu. NST memetik sumber yang mengatakan wang tunai yang dirampas itu disimpan dalam beberapa beg dan peti besi di rumah berkenan. SPRM dilaporkan sedang meneliti sumber wang yang dirampas dan sama ada terdapat sebarang kaitan dengan dana politik. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan dengan Malaysia Kini bahawa siasatan itu adalah kesinambungan siasatan terhadap kontrak bagi mempromosi konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan ketika pentadbiran Ismail Sabri Yaakob. Ini selepas 4 pegawai Ismail Sabri Yaakob ditahan reman oleh SPRM. Mereka disiasat mengikut Seksyen 16A Akta SPRM 2009 yang berkaitan kesalahan memberi atau menerima rasuah. Wow. Saudara-saudara sekalian, sekarang Anda tinggalkan komen Anda. Apakah ini akan membuka pelbagai pekung, pelbagai masalah pentadbiran keuangan pada pemerintahan yang lepas? Mungkinkah tiada kaitan pun dengan Ismail Sabri Yaakob, bekas pegawai ini? Yang mana itu hanya bekas pegawai Ismail Sabri, tetapi mungkin orang lainlah yang menjadikan bekas pegawai itu sebagai transit menyimpan uang yang didakwa rasuah. Mungkinkah beliau hanya jadi tunggangan semata-mata? Ramai yang berpendapat bahawa keadaan politik, keadaan rasuah di negara ini haruslah dicantas habis-habisan. Mereka mahu kalau hukuman itu janganlah terlalu ringan. Bahkan kalau sudah didapati rasuah, apalagi denda dan jangan lagi beri peluang langsung memegang jawatan apa-apa dalam kerajaan maupun politik Malaysia. Saudara, apa pendapat anda sekalian?
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan penahanan 4 orang pegawai bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkait dengan kes promosi keluarga Malaysia. MCW menggesa tindakan tegas telus kepada pegawai bekas Perdana Menteri ke-9. Pemerhati Rasuah Malaysia menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM supaya mengenakan tindakan undang-undang tegas susulan penahanan 4 pegawai yang mempunyai kaitan dengan bekas Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Presidennya Jais Abdul Karim berkata, sekiranya wujud bukti kukuh berlaku elemen rasuah atau salah guna kuasa, pihak terlibat wajib dihadapkan ke mahkamah tanpa sebarang kompromi dan tidak boleh dilindungi atas dasar politik maupun jawatan. Ketegasan MCW ini ataupun kenyataan ini disokong oleh ramai netizen. Bagaimana pula dengan Anda? Sudah semestinya undang-undang adalah tertinggi. Undang-undang lebih tinggi daripada sesiapapun. Tidak pedulilah dia bekas Perdana Menteri atau bukan. Terbukti kini bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak juga sudah pun menerima akibat apabila disabit kesalahan dan telah pun dihukum penjara. Begitu juga dengan isteri Najib, walaupun beliau adalah isteri bekas Perdana Menteri, tetapi itulah pun dijatuhkan hukuman juga dengan penjara dan denda. Jadi, sangat tepatlah apabila Presiden MCW Jais Abdul Karim mengatakan bahawa tiada kompromi dan tidak boleh dilindungi atas dasar politik maupun jawatan sesiapapun. Kalau ada bukti, perlu dihadapkan ke mahkamah. Menurut beliau, SPRM juga mesti memastikan siasatan dijalankan secara bebas, adil dan telus, serta memaklumkan perkembangan kes kepada rakyat secara berkala. Sebarang salah guna kuasa atau penyelewengan dana awam perlu ditangani dengan tegas agar kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan tidak terhakis, katanya. Kejadian seperti ini menunjukkan keperluan untuk memperkukuh sistem semak dan imbang dalam pengurusan dana uang atau dana awam. Justru, MCW meminta reformasi institusi dilaksanakan dengan lebih menyeluruh. Kami juga ingin mengingatkan semua pemimpin dan pejabat awam bahawa amanah yang diberikan rakyat tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan peribadi atau kelompok tertentu, katanya menerusi hantaran di Facebook pada hari ini. Menurut laporan sumber, 3 individu direman selama 5 hari bermula Jumaat, manakala seorang lagi 3 hari sebelum dibebaskan hari ini. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Irza Zulaikha di Mahkamah Putrajaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi media mengesahkan bahawa siasatan dijalankan mengikut Seksyen 16A Akta SPRM 2009. Dalam pada itu, Jais berpandangan perkembangan sedemikian mencerminkan usaha berterusan SPRM dalam memberantas rasuah tanpa mengira individu, pangkat atau kedudukan. Tambahnya, MCW akan terus memantau perkembangan kes dari semasa ke semasa dan menyokong penuh sebarang usaha untuk membersihkan negara daripada gejala rasuah. Integriti dan ketelusan dalam pentadbiran negara patut menjadi keutamaan, katanya. MCW mengajak rakyat Malaysia untuk bersama-sama menolak sebarang bentuk penyelewengan dan menyokong budaya integriti dalam pentadbiran negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.